Assalamualaikum dan salam sejahtera. Barisan Nasional BN terus kekal memerintah kerana parti itu adil dan bekerja untuk kepentingan semua. Malah kata Perdana Menteri, BN turut berpegang kuat kepada kemuafakatan. Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi malam tadi hadir pada majlis bersama rakyat di Air Hitam, Pulau Pinang. Mufakat Barisan Nasional, ujar Datuk Seri Abdullah, terbukti pada pilihan raya umum 1990 bagi Pulau Pinang. Gerakan ketiga itu hanya menang 7 kerusi, manakala MCA dan MIC gagal memenangi sebarang kerusi. Manakala UMNO tetap kukuh dengan kemenangan 12 kerusi. Tengok tak? Supaya inilah masanya UMNO take over as Ketua Menteri. You know that? I said no. Mufakat kita dulu ialah di Pulau Pinang. Oleh sebab rakyat Cina majority, it is only logical that someone daripada kaum Cina menjadi Ketua Menteri. And mufakat dulu ialah gerakan menjadi Ketua Menteri. I stood by that agreement and gerakan person became the Chief Minister of Penang. And that was hukum. Ia bukti Barisan Nasional satu pakatan tulen bagi rakyat Malaysia. Keadaan itu menafikan dakwaan UMNO tamak, jahat dan dominan dalam kerjasama BN itu. Pentas majlis bersama rakyat itu turut menyaksikan 3 pemimpin kanan Barisan Nasional menjawab serta membidas tomahan pembangkang. Ini Guaning dia muda lagi. Saya pun tak tahulah macam mana dia punya bapa Kisiang tak ajakkan dia punya anak. Saya pun tak tahu. Dia bapa sudah hantam Anwar Ibrahim lebih dari 16 tahun. Sekarang biarkan dia punya anak kahwin dengan Anwar Ibrahim. Ayo. Dia fikir-fikir dia sudah tukar. Dia kata, kita nak menolak 2/3. Dia sudah tukar dia punya cakap. Bila kita kata 2/3 ini bahaya juga. You at the expense of the Chinese community, kekuatan wakil masyarakat Cina dalam kerajaan Barisan Nasional dilemahkan, tidak akan menguntungkan. Jadi dia kata tak apa. Kalau gerakan tak cukup kuat, dia bantu. Dia pasti gerakan dapat Ketua Menteri. Ini cakapan logik apa? Dia anggap kita budak-budak umur 3 tahun saja. Program yang disetujui oleh Dong Jiao Zhou tak mau laksanakan. Sehingga kita mesti tunggu sampai Pak Lah jadi timbalan Perdana Menteri dan juga Perdana Menteri, barulah kita sekarang ada program integrasi pelajar untuk perpaduan. Baru ada. Tapi Anwar tak mau laksanakan. Bekas Timbalan Perdana Menteri Tun Musa Hitam menyifatkan pemimpin PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim kini tenat berikutan pendedahan yang dibuat bekas rakan-rakannya dalam PKR. Sebagai bekas Menteri Keuangan, sebagai seorang yang telah menerajui kerajaan, beliau telah mendapat simpati, bukan simpati saja, dapat standing lah kata orang, ada authority. Aku ni tahu, saya tahu sebab saya dulu begitu dalam kerajaan. Tapi malangnya, saya berasa sukacita sikit, iaitu ada masa untuk kerajaan mengorek rekod dia. Itu yang menjadi masalah kepada dia. Rekodnya bukan saja kerajaan yang mengorek. Rekodnya dikorek oleh sahabat karibnya. 2 orang sahabat karib dalam 1-2 orang. Orang ini saya percaya bukan partizan sangat. Tun Musa merujuk kepada pendedahan bekas orang kuat Parti Keadilan Nasional, Profesor Dr. Chandra Muzaffar dan bekas orang kanan Datuk Seri Anwar, Datuk S. Nala Karupan. Selain itu, beberapa bekas anggota PKR turut membidas sikap sebenar dan pembohongan dilakukan Datuk Seri Anwar.
Ketua Pemuda PAS Air Putih Kemaman ditahan polis selepas dipercayai mencabul kehormatan seorang gadis 16 tahun 14 Februari lalu. Suspek 40 tahun ditahan selepas polis menerima aduan mangsa Isnin lalu. Ketua Polis Terengganu SAC 1 Datuk Ayub Yaakob mengesahkan menerima laporan kejadian itu. Suspek bagaimanapun dibebaskan dengan jaminan polis. Kes disiasat mengikut Seksyen 354 Kanun Keseksaan. Menurut beliau, kejadian dikatakan berlaku ketika suspek menghantar mangsa ke asrama. Mangsa dikatakan diraba dan dicium suspek di bahagian pipi. Selepas menemui penduduk pedalaman Sabah di Kinangau pagi semalam, Perdana Menteri meluangkan masa bersama pengundi Cina dan pengundi bandar di Kota Kinabalu pada sebelah petang. Dan mesej beliau hanya satu, anda tidak rugi bagi setiap undi yang diberikan kepada BN. For every book they give to Bradford National, you will not be disappointed. This is my guarantee. Sebab kerajaan Bradford National is determined to develop Sabah. Sabah is a beautiful state with so much natural resources. Perdana Menteri berucap di hadapan lebih 1,000 pengundi masyarakat Cina di Sekolah Menengah Kian Kok, Kota Kinabalu. Katanya Kerajaan Negeri Sabah, pimpinan Ketua Menteri Datuk Musa Aman memahami dasar kerajaan persekutuan dan turut melaksanakannya dengan berkesan untuk faedah masyarakat majmuk tanpa mengira kaum dan agama di setiap ceruk negeri itu termasuk di pendalaman. Menurutnya, visi Kerajaan Pusat memastikan kesinambungan program pembangunan yang telah dirancang di negeri itu termasuklah dalam konteks Rancangan Malaysia ke-9 dan Koridor Pembangunan Sabah. Pada satu sidang media, Perdana Menteri berkata manifesto pembangkang di Sabah yang menabur pelbagai janji termasuk mewujudkan jawatan timbalan Perdana Menteri kedua dari Sabah tidak masuk akal. In the first place, they are not feeding all the candidates to form the government. They only want to deprive us of the two-thirds majority. And with that kind of objective, they are talking about electing the Deputy Prime Minister. Second Deputy Prime Minister, what's all this? I think they think that the rakyat is stupid or what? Can buat janji macam-macam, bohong, janji yang tak boleh dilaksanakan, just to make the rakyat happy. We don't have to janji all that. We have already launched the 9th Malaysia Plan. We are doing that halfway already. Bertemu kembali. Jangan jadikan dakwaan pengundi hantu alasan untuk menidakkan hak yang layak untuk membuang undi. Itu kata dua timbalan Perdana Menteri. Bagi Ketua Polis Negara pula, beliau memberi jaminan segala langkah akan diambil untuk memastikan proses pembuangan undi berjalan lancar. Jangan jadikan ini sebagai alasan untuk buat roadblock ataupun sebagainya, menghalang mereka daripada balik, menahan bas dan sebagainya. Mereka ni bukan pengundi hantu kerana mereka ni layak mengundi. Tambah beliau, isu pengundi hantu sering ditimbulkan pembangkang kerana mereka terdesak. Tahun 1999, pengundi luar balik banyak tidak menyokong Barisan Nasional. Pada masa itu, mereka tak komplain pun tentang pengundi luar. Jadi bila pengundi luar balik nak sokong Barisan Nasional, jangan pula mereka komplain. Datuk Seri Muhammad Najib juga yakin dengan peratusan yang akan keluar menunaikan tanggungjawab mereka Sabtu ini. Kita tahu macam di Amerika Syarikat umpamanya, selalunya lebih kurang 50% saja, lebih kurang yang keluar mengundi untuk memilih presiden mereka. Tapi di Malaysia ni, umumnya kita boleh dapat 75% dan ada juga kawasan sampai 80% lebih pun ada. Ini pula keyakinan Ketua Polis Negara jika semua pihak mematuhi peraturan dan undang-undang. Saya rasa tidak akan menimbulkan apa-apa penggugatan terhadap keselamatan. Jadi patuhlah pada arahan polis dan patuh dengan undang-undang. Dalam pada itu, polis sudah bersiap sedia menghadapi pilihan raya.
pihak polis telah bersiap sedia untuk menghadapi pilihan raya ini tadi, dan kita pentingkan tentang keamanan dan keselamatan. Itu sebab dalam persiapan kita untuk menjaga pilihan raya, menjaga dalam proses pilihan raya ini tadi, kita telah meletakkan lebih kurang 63,000 pegawai dan anggota untuk bertugas di pusat-pusat pengundi dan juga untuk membantu SPR. Tan Sri Musa berkata demikian dalam segmen Bual Pilihan Raya Buletin Utama di Sri Pentas TV3 malam tadi. Dalam pada itu, SPR sekali lagi menjelaskan keputusan membatalkan penggunaan dakwat khas kepada pengundi berikutan cubaan menipu pihak tertentu yang membeli dakwat khas dari luar negara. Pengerusi SPR Tan Sri Abdul Rashid Abdul Rahman berkata pembatalan itu bukan sahaja atas dasar keselamatan, malah atas dasar perundangan. Pakar-pakar undang-undang telah mengkaji perlembagaan dan memberitahu, menasihatkan SPR bahawa perbuatan itu, perlakuan itu akan bertentangan dengan hak asasi seseorang pengundi. Kaki tangan awam yang akan bersara dan ingin terus menetap di Putrajaya akan berpeluang memiliki rumah kos sederhana yang akan dibina sepanjang 4 tahun akan datang. Komitmen itu antara 11 ikrar terkandung dalam buku agenda pembangunan Putrajaya oleh calon Parlimen Barisan Nasional BN Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansor. Selain itu, pembinaan lebih banyak ruang perniagaan untuk pengusaha kecil serta penubuhan pusat giat mara juga antara pendekatan yang akan dirancang bagi memastikan keseimbangan ekonomi penduduk setempat. Ikrar itu terkandung dalam buku laporan Wakil Rakyat sepanjang 2004 hingga 2008 setebal 32 muka surat. Ia diterbitkan atas saranan Perdana Menteri yang mahu setiap wakil rakyat menyediakan buku laporan berkaitan aktiviti sepanjang tahun. Daripada maklum balas yang kita terima selama 4 tahun lepas, kita ada satu kawasan yang dipanggil Putra Harmoni, that is low cost. Jadi kita telah pun berbincang dengan pihak syarikat perumahan negara untuk mendapat dengan pihak Perubadanan Putrajaya supaya satu keping bidang tanah dapat diberi supaya affordable homes boleh dibangunkan.